Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan peluang rahmat dan kasih sayang Allah untuk meneruskan amal ibadah kita di bulan yang mulia Ramadan Karim, ya. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya diamanahkan untuk sama-sama melihat ya tadabbur juzuk 26, ya. Jadi sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, dalam juzuk 26 terdapat beberapa ayat, iaitu terdapat beberapa surah, ya, iaitu surah 46 surah Al-Ahqaf, surah 47 surah Muhammad, surah 48 surah Al-Fat, surah 49 surah Al-Hujurat, surah 50 surah Qaf, dan surah 51 surah Az-Zariyat, ya. Alhamdulillah banyak sangat Allah turunkan, ya, ayat yang Allah turunkan ini menjadi satu manah yang perlu kita jalankan, ya. Jadi saya akan sama-sama melihat bersama dengan sahabat-sahabat sekalian tentang ayat 6 surah Al-Hujurat, ya. Okey, melalui surah Al-Hujurat ayat 6 ini sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ia bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah, yakni untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Surah Al-Hujurat ayat 6. Jadi berdasarkan kepada ayat 6 surah Al-Hujurat tersebut, ya, sahabat-sahabat sekalian, ya, secara mudah untuk kita faham bahawa ayat ini memerintahkan, ya, orang-orang beriman untuk menyelidik, memeriksa dan tidak terburu-buru untuk melontarkan sebarang tuduhan, ya, dari sudut berita, ya, di mana khabar tersebut, ya, ataupun maklumat tersebut daripada seseorang yang fasik, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan menyiasat terlebih dahulu sesuatu berita amat perlu. Kenapa? Supaya kita tidak menjadi orang bodoh ataupun jahil, ya, sebagaimana ditimbulkan di akhir ayat ini, supaya menjauhi kejahilan ini, ya, kerana kelak kita akan menyesal dengan perbuatan tersebut, ya. Namun, ya, timbul pula persoalan tentang siapa yang dikatakan ataupun apakah ciri-ciri fasik, ya. Ya, fasik menurut ulama ialah mereka yang melakukan dosa-dosa besar, ya. Jadi begitu juga dengan persoalan penyesalan dalam ayat ini, ya. Apakah begitu besar atau dahsyat penyesalan bagi mereka, ya, yang menyebarkan berita palsu ataupun berita yang tidak tentu kesahihannya, ya, yang boleh mendatangkan kemudaratan, ya, kepada masyarakat. Jadi
dalam ayat tersebut ya, intipati ayat ini sangat relevan ya dengan kehidupan kita pada masa ini ya. Sekarang kita berada di zaman digital ya. Jadi setiap maklumat kita berada di hujung jari. Maksudnya kita just klik saja di laptop ya. Untuk kita hantar mesej, hantar email, kita just klik. Sama ada di laptop, menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone ya. Jadi ini sangatlah mencabar ya, di mana kebanyakan maklumat ya dapat disebarkan melalui forward ya, forward. Dengan tekan sekali sahaja ya, beratus orang akan terima maklumat yang entah betul entah ya. Yang di-forwardkan itu bukannya pastikan ia benar atau tidak ya. Janji dia forward dahulu. Sahabat-sahabat sekalian, janji kita lah orang yang pertama yang forward maklumat tersebut ya. Jadi pada saya tindakan ini haruslah kita hentikan ya. Kita tak perlu jadi ya. Yang penting kita mesti pastikan ya, tugas kita seperti mana yang diarahkan dalam ayat tersebut oleh Allah SWT, supaya kita semak dulu info ya, maklumat yang nak kita sebar, yang nak kita sampaikan ya. Jadi janganlah terlalu nak jadi kaki forward ya. Jadi bolehkah kita nak jadi kaki forward ya? Nak jadi orang yang pertama ya, yang menyampaikan maklumat. Alright? Jadi dalam kes ini, kalaulah maklumat itu betul, berita itu betul, jadi tidak mendatangkan kemudaratan ya. Ya, kita paling takut sekiranya maklumat itu tidak benar ya. Jadi ia akan menimbulkan kemudaratan ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, menjadi juga satu masalah besar ya, bila mana maklumat atau info yang disampaikan ya adalah berubah ya, daripada A kepada Z contohnya ya, di mana yang kita kenali quote in quote permainan Chinese whisper ya, di mana kita cuba berikan satu maklumat kepada 10 orang ya, daripada orang pertama hingga kepada orang ke-10, kita akan lihat ya, maklumat yang kita sampaikan itu memanglah sangat ya, berbeza daripada orang pertama dengan orang yang ke-10. Kenapa ini terjadi ya? Kenapa ya? Ini kerana kebiasaan manusia ya, suka ya untuk tokut tambah ya, untuk tokut tambah maklumat mereka sendiri ya, kadang-kadang tanpa sengaja ya, untuk mendedahkan ayat ya. Jadi ini antara kenapa maklumat yang disampaikan oleh orang A ya, orang pertama hingga ke orang 10 tadi berbeza ya. Jadi bila tambah itu dan ini ya, macam nasi ya, bila tambah macam-macam aksesori akan menjadi tambah sedap, jadi akan menjadi lain ya, akan menjadi lama kelamaan akan wujud kelainan daripada info yang asal ya, maklumat yang asal. Justru itu ya, intipati penting ayat 6 juzuk 26 itu ya, daripada surah Al-Hujurat ya. Ini kerana kita selalunya faham ya, sesuatu perkara itu kita faham satu maklumat dan kita akan simpan. Dan kita akan keluarkan ikut fahaman kita ya. Begitu juga sebaliknya ya, bila mana si penerima ya, dia akan terima dan dia akan olah balik ayat tersebut mengikut kefahaman mereka ya. Jadi kita akan nampak situ bagaimana perkara ini boleh menyebabkan berlaku kekeliruan ya. Berbeza daripada ayat yang info yang pertama ya. Dan daripada ayat 6 tadi, antusibu qauman bijahalah ya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum kerana kejahilan ya, maksudnya ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, betapa kita tidak ya menyemak
info yang kita nak sampaikan, ya. Jadi bila kita sampaikan maklumat yang salah, info yang salah, ia akan menimbulkan kesan, ya. Bukan setakat bercakap, malah bercerita, ya. Kalau kita bercerita benda yang salah, ini akan menimbulkan kesan, ya. Akan menimbulkan kesusahan pada orang lain. Okey, ini disebabkan apa? Sikap kejahilan, tidak mahu memastikan maklumat yang disampaikan itu benar atau tidak. Ya. Jadi bila maklumat yang tidak benar disampaikan, ini akan menyebabkan boleh menjatuhkan nama seseorang, reputasi seseorang, ya, menyebabkan pergaduhan, ya, ataupun boleh meruntuhkan perniagaan seseorang dan sebagainya, ya. Jadi hakikatnya, ya, pengajaran untuk kita supaya sentiasa berhati-hati, sentiasa menyemak info yang kita nak sampaikan, berita yang kita nak sampaikan itu. Jadi kita mesti selidik dahulu perkara tersebut. Ia dikenali sebagai tabayun, ya, tabayun, ya. Jadi kita sama-sama ingat, sahabat-sahabat sekalian, supaya kita menjadi seorang yang tabayun, ya. Jadi begitu juga dengan di hujung ayat tersebut, ya, fatasbihu ala ma fa'altum nadimin, ya, di mana maksudnya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, ya, dengan menerima maklumat tanpa usul periksa, ya, dari golongan yang fasik, jadi dan disampaikan kepada orang lain, jadi akan menimbulkan kerugian, ya, di mana ketidakpuas hati, menimbulkan pergaduhan. Jadi bila berlaku kerugian, ya, dari aspek kerugian dari segi silaturahim, ya, contohnya, jadi kita sendiri akan menyesal, ya, dengan tindakan tersebut. Jadi Allah Subhanahu menasihatkan kita dalam surah An-Nahl ayat Hujurat, ya, ayat Al-Hujurat, supaya jangan melakukan perkara tersebut, ya. Nanti kita akan menyesal, ya. Jadi kita mestilah sabar, ya. Contoh, ya, kena sabar. Dapat je maklumat, dapat je berita, kita mesti sabar sebelum kita sebar. Okey? Intipati penting tu, sabar dulu sebelum kita sebar info tu. Okey, ya. Dan kita ingat bahawa kita ni adalah manusia biasa, ya. Dan hakikatnya kita ada dua sifat penting, ya. Dua sifat dalam diri kita ni memang susah nak hilang. Kenapa saya kata sikap itu penting, ya, sifat itu penting? Sebab dua benda, ya, dua perkara. Biasanya pertama, kita memang hendak tahu. Kenapa kita hendak tahu? Kita ni tak tahu tentang orang lain. Kita nak tahu tentang something, kita nak tahu, ya. Tak kisah, ya, benda tu betul ke, benar ke, gosip ke. Kalau gosip lagilah nak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sibuk nak beritahu, ya. Ya, kita dah tahu, kita sibuk nak beritahu tentang seseorang kepada orang lain. Okey, sibuk kita nak beritahu kepada orang lain, ya. Jadi dua perkara ini kita kena hilangkan, ya. Kita nasihat diri kita supaya tak perlulah nak sibuk-sibuk, ya. Tak perlulah nak gembar-gemburkan, ya. Jadi itu sangat penting, ya, hendak tahu dan hendak beritahu, ya. Jadi kalau benda yang betul untuk kebaikan, alhamdulillah, ya. Tetapi kalau tidak betul, ya, dan menimbulkan keraguan, ya, dan tidak puas hati, ya, jadi kemudaratannya lebih tinggi, ya. Dan kalau kita lihat, ya, dari relevannya kita berada dalam alam digital, ya, di dunia digital sekarang ini, tahun 2021 populasi rakyat Malaysia adalah sekitar 32.57 juta. Okey, 32.57 juta, ya. Dan kalau kita lihat, ya, pengguna media sosial termasuk kita, ya, termasuk kita semua yang ada gadget dan yang ada akses kepada internet,
dan aktif ya sebagai pengguna aktif media sosial, menggunakan Instagram, menggunakan Facebook dan pelbagai aplikasi lain sekitar kalau diikutkan bermula kalau ikut kajian tahun 2016 hanya 67% daripada populasi rakyat Malaysia yang aktif menggunakan media sosial. Tetapi tahun 2021 sekarang kita berada dalam bulan April kita telah pun mencapai 86% pengguna aktif media sosial 86% jumlah populasi daripada jumlah populasi rakyat Malaysia aktif menggunakan media sosial. Ini menunjukkan bilangan yang cukup yang aktif menggunakan media sosial. Kenapa mereka menggunakan media sosial? Kerana senang mampu untuk mempunyai gadget dan juga akses kepada internet. Kalau ikutkan Jabatan Perangkaan Malaysia, seramai rakyat Malaysia, seramai 98.2% rakyat Malaysia mempunyai telefon bimbit. Itu menunjukkan bahawa telefon bimbit untuk kita sebagai medium komunikasi sangat penting. Telefon itu tidak salah sama sekali. Ya, capaian internet tidak salah sama sekali. Okey. Aplikasi media sosial tidak salah sama sekali. Okay? Okay. Jadi apa yang salah ya? Yang salahnya kita perlu berhati-hati dalam menyampaikan info, dalam menyebarkan berita. Okay? Yang tu sebenarnya kita sahabat-sahabat sekalian mesti berhati-hati. Ya. Kenapa kita suka menggunakan media sosial? Tak salah. Boleh. Ya. Sebab ini dunia, kita berada dalam dunia digital. Lebih-lebih lagi berada dalam keadaan pandemik. Di mana terlalu terhad berhubung secara face to face, physical. Ya. Jadi kita secara tidak langsung semua aktiviti terpaksa melalui medium komunikasi alternatif. So sekarang ni bukan alternatif, satu kepentingan untuk berhubung secara digital. Ya, sama ada untuk menghantar berita, menghantar informasi, sama ada untuk meneruskan alam perniagaan, meneruskan dunia pekerjaan, berbincang, bermesyuarat secara digital, secara maya, secara online. Ya, kenapa? Sebab ia lebih mudah, lebih cepat dan juga menjimatkan masa. Right? Jadi hasil daripada perkembangan aplikasi media sosial ini semakin memudahkan urusan kita. Jadi kita boleh nampak kesan positif media sosial, di mana kita lihat segala urusan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, lebih mudah sehingga menjimatkan masa kita. Jadi itu adalah yang tidak boleh disangkal lagi. Namun sebagai manusia, ingat dua perkara tadi, kita suka sangat ambil tahu, kita suka juga menyebarkan. Jadi apakah kesan negatif media sosial? Kesan negatifnya adalah kita terdedah kepada sebarang bentuk penipuan yang sekarang ini dikenali sebagai scammer, penipuan scammer, juga terdedah kepada phishing, bentuk phishing, di mana cubaan untuk mendapatkan maklumat kita secara online, dan juga kita akan dibuli, dibuli cyber, Bully cyber ni bukan berlaku terhadap kanak-kanak, berlaku kepada remaja, berlaku juga kepada adult, di kalangan kita, Jadi that's why dalam kes ini kita mesti mengambil pengajaran daripada ayat tersebut, yang mana berdasarkan kepada statistik jenayah cyber menunjukkan bahawa bentuk jenayah yang tertinggi daripada tahun 2019, 2020,
dan juga 2021 adalah fraud, ya. Jadi bentuk jenayah cyber dalam bentuk penipuan, ya, sangat tinggi, ya, berlaku. Jadi menunjukkan bahawa kita yang berada di yang menggunakan platform komunikasi secara online perlu berhati-hati, ya, kerana bentuk penipuan tersebut sangatlah tinggi dan sangat serius. Jadi kenapa kita mudah, ya, terdedah kepada bentuk penipuan tersebut? Ya, sebab, ya, kita sendiri tidak berhati-hati, ya, dalam mana kita menyimpan maklumat-maklumat penting diri kita. Contohnya nombor telefon, ya, nombor akaun, alamat, ya. Jadi kita mendedahkan informasi penting tentang diri kita, sama ada melalui aplikasi media sosial tersebut, ya, sama ada melalui Facebook, melalui Instagram. Jadi orang-orang yang tidak kita kenali secara tak langsung telah pun memperolehi maklumat penting untuk menghubungi kita, untuk menipu kita, ya. Jadi macam mana sebenarnya kita nak kesan itu adalah scammer yang menipu kita, ya. Contoh sekarang ni, kalau kita sedang tidur pada waktu malam, kita dapat call, ya, dapat panggilan, dan panggilan tu daripada nombor yang tidak kenali, ya, yang meminta untuk kita selesaikan hutang dengan lembaga hasil ke, kita ada kes ke di mahkamah. Jadi benda itu tidak pernah pun kita ada kes tersebut, namun itu adalah bentuk scammer untuk menipu kita. Okey, jadi secara tak langsung bila kita ditipu, ya, dalam kes-kes yang agak ialah kita tidak sangka, ya, dapat panggilan daripada balai polis ke, ya, contoh, ya, kata daripada balai polis, lembaga hasil, jadi kita akan mudah percaya dan menyebabkan kita tidak rasional, ya. Jadi ini antara yang menyebabkan macam mana kita boleh terdedah kepada penipuan tersebut, kita boleh percaya kepada elemen-elemen scammer tersebut, ya. Jadi sepatutnya kita kena lindungi maklumat penting, ya. Begitu juga dengan phishing, ya, bila mana kita berada dalam transaksi, ya, dalam halaman untuk transaksi amount duit, ya, tertentu, dalam amount tertentu. Jadi ada juga penipu-penipu ini cuba mendapatkan info kita, maklumat penting diri kita, ya, ataupun kita dapat mesej melalui handphone untuk kita klik sesuatu mesej, ya, satu link, ya, mana kita memenangi sesuatu. Padahal once kita klik laman tersebut, ya, halaman tersebut akan mendapatkan info-info penting tentang diri kita. Jadi pada situ, ya, kita nampak bahawa sangat mudah untuk kita ditipu bila mana pihak yang tidak kenali, ya, mendapat maklumat-maklumat penting kita, ya. Begitu juga dengan bully, cyberbully, ya, bully cyber, ya. Malaysia, ya, berada di tangga ke-6. Okay, Malaysia berada di tangga ke-6. Yang pertama adalah India, diikuti oleh Brazil, US, Belgium, South Africa, dan kita yang ke-6. Ya, yang tinggi, ya, dari segi peratus anak-anak kita, ya, kanak-kanak yang terdedah kepada cyberbully, right? Dan kalau di Asia ni, kita adalah di belakang India, nombor 2. Jadi macam mana perkara-perkara ini boleh berlaku, ya? Ini antara jenayah cyber, right? Jadi secara intipati penting ayat tersebut, ya, ayat 6 surah Al-Hujurat ini sangat penting sebenarnya untuk kita menyemak, ya, maklumat yang kita terima, ya, dari segi kesahihannya, ya. Jangan cepat, ya, bertindak, mesti sabar dulu, ya. Sabar sebelum kita sebar, sabar sebelum kita klik sesuatu info, ya.
Jadi macam mana kita nak sabar, kita mestilah fikir dulu sebelum kita klik, sebab info berada di hujung jari kita saja. So mesti fikir sebelum kita klik, ya. Ingat, kalau ada panggilan daripada mereka yang tidak kenali, seharusnya kita tidak perlu layan, ya. Dan jangan cepat terpedaya, jangan cepat percaya bila dapat berita yang tidak sahih. Kita mesti confirmkan terlebih dahulu, ya. Jadi secara tak langsung, okay, untuk kita fikir sebelum klik, untuk kita menjadi sabar sebelum sebar info, kita mestilah menjadi rasional. Okay, mesti bertindak secara rasional, ya. Sahabat-sahabat sekalian, kita mesti ingatkan diri kita bahawa setiap info yang kita dapat, setiap berita yang kita dapat, ya, kita mestilah lebih menjadi lebih rasional. Di pengajaran daripada ayat 6 surah Al-Hujurat ini sangat penting mengingatkan kita, ya, agar jangan mudah mempercayai berita-berita yang kurang pasti, yang tidak sahih, ya, ataupun dianggap sebagai gosip, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mestilah teliti ataupun semak, okey, dan dapatkan kepastian daripada sumber yang sahih, ya, bagi setiap info atau maklumat yang kita dapat. Okey, jadi berita tu perlu kita semak dahulu. Yang kedua. Yang ketiga, jika wujud keraguan dari segi berita, kabar angin ataupun rumor tentang sesuatu perkara, hendaklah kita jauhi, ya. Jauhkan daripada fikiran kita, ya, daripada kita menyesal kemudiannya, ya. Dan yang keempat, sekiranya kita melakukan sesuatu yang kita kesali, ya, jadi kita cepat-cepatlah memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab amat penting, ya, untuk kita pastikan diri kita tidak terjebak dengan sebarang bentuk fitnah, ya, maklumat yang dihantar dalam bentuk fitnah, ya. Dan ia juga bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW. Okey. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Qala qauluz zuri au qala syahadatuz zuri. Okey. Maksudnya, mahukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Lalu beliau menjelaskan kata-kata dusta atau kesaksian dusta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita dapat lihat di sini Rasulullah SAW turut menyeru agar kita semua kurangkan bercakap tentang hal orang lain yang melibatkan aib kita bersama, ya, sesama Muslim. Sepatutnya aib sesama Muslim kita kena jaga, kena tutup, ya. Jadi Rasulullah menyeru, ya, agar kita kurangkan bercakap tentang orang lain, ya. Yang kedua, Rasulullah juga menyeru agar gosip atau berita yang datang boleh menjadi fitnah jika tidak mempunyai bukti ataupun asas yang kukuh. Jadi kalau berita itu tidak benar, ya, itu akan mendatangkan fitnah, ya. Jadi yang lebih baik adalah menjauhi perbuatan bercakap hal orang lain, ya. Jadi dalam kes ini, dalam berdasar kepada sandaran Rasulullah SAW, orang Islam mestilah move forward, ya, perlu ke hadapan dengan apa? Dengan melakukan kerja-kerja yang berfaedah, ya. Dan secara tak langsung ia menunjukkan kegemilangan dan kemajuan masyarakat Islam itu sendiri. Jadi menyebarkan gosip, okey, tidak tentu, okey, sekiranya kita menyebarkan sebarang info yang tidak benar, ya, ataupun rumors, ya, akhirnya akan merugikan diri kita sendiri, ya, secara tak langsung akan mencemarkan, ya,
Islam ya sebagai cara hidup ya. Jadi begitulah cantiknya ya ayat 6 surah Al-Hujurat ya, untuk kita jadikan pengajaran dan juga menjadi amalan dalam kehidupan kita supaya dan juga saranan Rasulullah SAW untuk kita lebih berhati-hati dalam menyampaikan berita ya. Jadi mestilah pastikan kesahihan sesuatu berita sebelum kita sampaikan kepada masyarakat ya. So, dengan ini ia akan menunjukkan bahawa betapa pentingnya kita menjaga kerukunan, keharmonian dalam kehidupan kita seharian ya. Jadi saya mendoakan agar ya pengajaran daripada ayat 6 surah Al-Hujurat juzuk 26 ini dapat memberikan kita pengajaran supaya menjadi seorang muslim yang beriman ya, yang berakhlak mulia, sentiasa menjaga aib ya sesama kita. Dan kita sentiasa ingin berpesan ya dengan kebenaran dan kebaikan, insya-Allah ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan faedah kepada kita semua ya. Apa yang baik itu adalah datang daripada Allah SWT dan kurang itu adalah kelebihan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan sumbangan anda semua, walaupun tak banyak, walaupun apa yang mampu disumbangkan itu adalah bermakna kepada penerima. Jadi saya mengambil kesempatan sebagai rakan kongsi dalam program ini untuk mengajak semua penaja di luar sana, marilah kita sentiasa mempunyai minda berkebajikan. Minda berkebajikan ini minda yang padat dan syarat dalam Al-Quranul Karim. Bila kita membaca Al-Quranul Karim daripada awal hingga akhirnya, khususnya dalam surah Al-Baqarah dan Al-Imran, dan lebih khusus lagi dalam semua surah juzuk amma, juzuk takhir itu padat dan syarat dengan konsep kedermawaan, dengan konsep filantropi. Jadi saya menyerulah kepada setiap individu yang Allah Ta'ala anugerahkan panjang umur yang kita dapat, mudah-mudahan bertemu Ramadan. Jadi kita digalakkanlah sangat supaya menyantuni saudara-saudara kita yang tidak bernasib baik dengan memberi sumbangan supaya mereka mendapat menyambut bulan Ramadan dengan sebaiknya. Kerana orang yang memberi infak kepada orang yang berpuasa itu, Allah Ta'ala akan beri sekurang-kurangnya 3 ganjaran istimewa.
Jadi mudah-mudahan sumbangan kita ini akan dapat membantu seramai mungkin mereka yang memerlukan untuk mereka menikmati berbuka puasa, menikmati kegembiraan yang pertama yang akan disambung dengan kegembiraan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.